Jemaat Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk membebaskan dan memulihkan kita umat manusia. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya melalui ibadah Minggu Advent ketiga pada saat ini. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap kau tuntun, kau harapan kami, bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, saat ini kami memohon dan berdoa untuk kasih dan karunia-Mu, agar hadir di tengah-tengah bersama-sama dengan kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah online, kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita menyanyikan pujian, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat
Bulan Desember selalu mengingatkan kita kembali akan kelahiran Sang Juru Selamat penebus dunia. Damai bagi kita umat manusia. Walaupun mungkin suasana Natal pada tahun ini agak berbeda, karena kita tidak bisa merayakan Natal di dalam gereja, tetapi satu hal yang patut kita ketahui bahwa hati kita akan selalu merasakan betapa besar kasih-Nya kepada umat manusia yang berdosa. Mari kita menyanyikan pujian, Hai Mari Berhimpun. Kita menyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan dengan semangat. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Hai para malaikat, Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. ya Tuhan yang lahir, Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta David Purnomo dengan tema Kuatir Diganti Damai Sejahtera. Mari kita mempersiapkan hati kita menyanyikan sebuah pujian, Pertolonganmu, Nito Kanju. Kita menyanyikannya dengan berbahasa Mandarin terlebih dahulu. 我的心安详，因你与我同在，你是我生命的泉源。我的心安详，因你与我同在，你必看顾我的一切。主恩手帮助，如去奥妙神迹，你已迷住了我的心。当我身在软弱，我依靠无助，你慈爱双手扶持高手。主恩手帮助，如去奥妙神迹，你已迷住了我的心。如此爱人，主不仰望你，我能体会你伟大的爱。 Hatiku tenang berada di dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara
hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, hatiku tenang berada di dekat. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada di samping-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat Kau yang memelihara hidup Kau kami. yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat kami tidak sanggup lagi, Di saat aku tak sanggup lagi, di situlah Engkau berkarya. situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. 各位弟兄姐妹平安。 Ini kita memasukin Advent yang ketiga. 我们今天已经进入了 Advent 的第3周， Dan kita akan membicarakan sebuah tema yang penting, yaitu khawatir diganti dengan damai 我们今 sejahtera. 天要讲的非常重要的话题是叫忧虑被平安喜乐取代。 Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya undang kita untuk tunduk kepala, kita mau berdoa. 我们进入在今天的话题之前，我们先进入祷告。 Tuhan, di tengah-tengah hidup kami di dunia, 主啊，在我们当中非常困难的生活中， ada banyak perkara masuk dalam pikiran kami. 在我们思想中有很多的事情进入， Bahkan masuk dalam perasaan kami. 甚至进入到我们的思绪里， Seringkali membuat kami khawatir. 很多时候使我们担心。 Namun berita Natal yang sebentar akan kami renungkan 但是即将在圣诞前来到的一个信息， akan menjelaskan bagaimana khawatir akan diganti dengan damai sejahtera. 将给我们解释如何将担心取代平安喜乐。 Ya Roh Kudus, tolong kami yang menyampaikan berdua, 请我们的圣灵，请帮助两位仆人， dan tolong setiap kami yang mendengarkan akan firman Tuhan 使我们每个人聆听话语的， untuk boleh memahami dan dibangun oleh kebenaran firman. 可以懂得并建立在你的话语中。 Dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠主耶稣圣名， amin. 阿门。 Mari kita melihat firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat. 我们一起来打开圣经《腓立比书》第4章， Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. 腓立比第4章第6、第7节。 Firman Tuhan berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 应当以无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，
必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Bapak Ibu, khawatir itu artinya membayangkan hal-hal yang buruk yang belum terjadi. 弟兄姐妹，忧虑、担心是指我们幻想着那些还没有发生的事情。 Dan masalahnya kemampuan manusia untuk membayangkan atau berimajinasi itu tidak terbatas. 但这里的问题是，人类的这种想象的能力是无限的。 Kita bisa membayangkan sementara Anda ada di rumah, tiba-tiba bom meletus. 我们人在家里，但是我们可能会幻想着，可能到时候会有一个炸弹。 Kita bisa membayangkan atau terjadi gempa atau terjadi huru hara. 我们也会想象着，到时候可能会有地震发生。 Maka ada banyak hal yang kita bisa bayangkan yang buruk yang akan terjadi. 所以有很多不好的事情，我们将会把它想象出来。 Nah, ketika apa yang kita bayangkan itu kemudian kita percaya ya akan terjadi, 那么，当我们所幻想出来的那些事情，我们坚信它会发生， maka hidup kita akan dicekam ketakutan. 那么我们的生活就会被这种忧虑、担心的事情所控 Takut 告。 berarti percaya hal-hal yang buruk itu akan terjadi dalam hidup 如 kita. 果害怕，害怕是指那些那不好的事情会发生。 Ada banyak hal yang kita bisa khawatirkan, 有很 bukan? 多事情我们会担心。 Yang pertama, khawatir apa yang kita nggak punyai. 第一种是我们会担心那些我们没有拥有的。 Kalau kita nggak punya uang untuk mencukupi kebutuhan bulanan, tentu kita jadi khawatir. 比如说，我们没有足够的金钱来去满足我们每个月的需求。 Apalagi ketika masuk pandemi, lalu ke pekerjaan kita jadi berubah, tentu kita jadi tambah khawatir karena kita khawatir kita tidak bisa mencukupi akan kebutuhan kita. 更别再说在当今的这种疫情的情况，我们大家的生活都发生改变， Jadi kita khawatir untuk apa yang kita tidak miliki. 所以我们担心那些我们没有拥有的东西。 Anak muda bisa khawatir kalau nggak punya pacar, atau sebagai orang tua kita khawatir nggak cepat-cepat dapat mantu. 年轻人的话，他们会担心自己找不到对象；那么长辈的话，会担心自己找不到女婿。 Namun punya pacar juga kadang-kadang khawatir. 但是有的人已经有对象了，他们也会担心， Khawatir diambil orang. 担心会被别人抢走。 Jadi yang kedua adalah khawatir untuk apa yang kita punyai. 所以第二种是担心对于那他拥有的东西。 Ada orang demikian khawatir kalau memiliki anak. 有很多人非常的担心，如果他拥有孩子， Wah, nanti anak saya nanti hilang gimana, lalu anaknya dipegang terus nggak boleh keluar rumah. 到时候我的孩子会失踪不见怎么办？ Ada orang khawatir karena punya banyak uang. 很多人会担心，因为自己拥有很多钱， Dia khawatir uangnya akhirnya akan hilang. 他担心他的钱会突然消失。 Jadi kita khawatir untuk apa yang kita tidak punya, kita bisa khawatir juga untuk apa yang kita punyai. 所以人类非常的奇妙，人类会担心自己没有的东西，也会担心拥有的东西。 Kita juga bisa khawatir untuk apa yang kita ingin capai atau yang kita inginkan. 人类也会担心我们所追求的，我们想拥有的东西。 Lihat teman kita waktu remaja dulu sudah berhasil, kita khawatir kok nggak bisa sesukses dia. 比如年轻的时候，我们看到我们周边的朋友如此成功，我们会担心为什么自己没办法像他一样 Kita 成 juga bisa 功。 khawatir untuk apa yang tidak kita inginkan. 我们也会担心对于那些我们不想要发生的， Kita tidak ingin sakit. 我们不想要生病， Makanya kita khawatir kalau kita sakit. 所以我们担心我们会生病。 Kalau Anda ke Alfamart lalu kena banyak antrian di kasir, 如果你们去了一个小超市，然后你们看到很多人在前面排队， di masa COVID-19 ini Anda cukup batuk aja. 在这种疫情期间，只要你们轻轻的咳了一下 Wah, 手， itu orang-orang bisa langsung bubar karena khawatir dia jadi sakit tertular akan 很 COVID. 多人可能看到你这个举目的话，会直接会散开，因为担心你会生病。 Jadi kesimpulannya, segala sesuatu dalam hidup kita bisa dijadikan alasan buat khawatir. 所以总结来说，这个世上所发生的一切事物，都会成为一个我们担心的原因。 Yang nggak punya khawatir sama sekali itu orang gila, Bapak 那 Ibu. 些没有过担心的人，是一个不可能的一个人类， Karena dia nggak pikirkan apa-apa lagi. 因为表明他什么都没有去想了。 Tapi orang gila juga bisa khawatir. 但是神经病的人也会担 Kalau 心， ketemu sama anjing gila. 如果他看到了一个疯狗， Ya, karena anjing gila juga nggak mikir apa-apa. Jadi khawatir lah si orang gila itu ya. 因为疯狗也没有办法去想象嘛。 Jadi hari ini kita akan memikirkan, merenungkan apa kata firman Tuhan terhadap
kekhawatiran ini. 所以我们今天要一起思考的是圣经中如何解释这个忧虑。 Yang pertama, terlalu khawatir itu dilarang Tuhan. 第一个的话，过于顾虑、过于担心的话，也是不可以的。 Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. 圣经中解释说，你应当一无挂虑。 Kita diminta atau dilarang untuk khawatir, mengapa? 这里说我们被禁止担心，为什么呢？ Karena kekhawatiran yang berlebihan atau hidup dicekam oleh kekhawatiran itu akan mengganggu hidup kita. 因为过于的担心、忧虑的话，它会影响我们的生活 Dan。bukan hanya hidup kita, bahkan mengganggu akan hubungan kita dengan Tuhan, akan kerohanian kita. 不仅仅是我们生活，而是会影响我们属灵的，我们跟上帝的关系。 Hidup dalam kekhawatiran itu mencelakakan. 活在这种顾虑中，会使我们祸害。 Di tahun ini, 那么在今年， ada banyak orang karena terlalu khawatir 有很多人因为过于担心， memutuskan untuk bunuh diri. 他决定要自杀。 Mereka khawatir uangnya atau bisnisnya hilang, 他们担心他们的事业崩塌， padahal belum hilang. 实际上还没有发生。 Ketika mereka mengalami kerugian, mereka khawatir tidak bisa mengembalikan akan kerugiannya. 当他们面临这种失败的时候，他担心自己的亏损没 Padahal 办法 mungkin saja masih ada kemungkinan untuk kembali mendapatkan keuntungan. 但实际上可能还有那些很机会的话，他们可以反败为胜。 Hidup dalam kekhawatiran itu mencelakakan. 活在这种过于忧虑的事情是 Seorang istri yang terlalu khawatir untuk mengurus rumah tangganya. 一位妻子过于担心照顾她的这个家庭， Tiap hari akan mengeluh di depan suaminya, bahkan di depan anak-anaknya. 每天在她的老公和孩子上面唠叨 Suasana rumah jadi rusak, lalu kemudian terjadi banyak percekcokan yang tidak 这样 perlu. 会导致家庭的氛围非常的不好。 Ada orang tua yang terlalu khawatir sama pelajaran anaknya. 很多家长也会过于的担心孩子们的学业， Sampai anak dengan orang tua akhirnya banyak cekcok untuk urusan yang belum tentu terjadi. 使家长和孩子之间发生了很多的争吵。 Hidup dalam kekhawatiran itu mencelakakan. 生活在这种顾虑之下 Itu 是非 sebabnya 常祸害 firman Tuhan melarang anak-anak Tuhan untuk terlalu khawatir tentang segala perkara. 这也是为什么圣经中解释说，我们不应该过于担心。 Bahasa asli daripada Filipi 4 ayat yang ke-6 ini 腓立比第4章第6节的这个原文中， menggunakan kata merimnao yang artinya adalah terlalu banyak pikir. 这里原文用的是 merimnao， 是指过于担心， Gelisah dan disibukkan dengan banyak masalah-masalah yang nggak perlu dipikirkan. 人类的话就是过于担心那些还没有发生的事情。 Nah, banyak orang hari ini saya mau beritahu kalau kita mau pikirkan banyak perkara, sebenarnya ini adalah sebuah perkara yang paling bodoh. 如果我可以说，当今的人想象那些还没有发生的事情，我可以说这个是非常愚蠢的。 Ada orang khawatir nggak bisa makan. 很多人担心自己没办法吃， Ada orang yang khawatir nggak bisa. Tapi apakah Anda pernah berpikir Anda bisa khawatir untuk beras macam apa yang Anda makan? 但是你是否会担心你将吃的这个米粒是哪一种种类的？ Nah, kalau kita mau khawatir ada banyak alasan yang kita bisa 所 khawatirkan. 以说，如果你要担心很多事情，你是可以担心的。 Wah, ini beras banyak pestisida apa enggak ya? 这个米粒是否有很多的化学成分？ Wah, ini udara yang kita hirup apakah ada virus apa enggak 我 ya? 们所呼吸的这个空气是否有污 Waktu 染？ kita ketemu sama orang, wah ini orang kira-kira akan membawa celaka atau akan membawa celaka sama saya atau tidak 如 ya? 果当我们见到一个人的话，我们想这个人是否会给我们一个祸害？ Terlalu banyak yang kita khawatirkan itu bukannya logis. 有太多的事情，如果我们去担心它的话，这个是不理性的。 Terlalu banyak yang kita pikirkan justru tidak logis. 很多事情我们过于担心，那么这个就表明不太理性。 Anda pernah berpikir paru-paru Anda ini berdetak setiap hari berapa kali? 你是否有想过，每天你的肺它会几次的跳转？ Nah, apakah Anda pernah khawatir ya paru-paru Anda ini tidak bisa berdetak atau enggak? 你是否有担心过你的肺是否会跳？ Apakah dengan kekhawatiran Anda tentang paru-paru Anda atau Anda bisa bernafas atau enggak, membuat Anda bisa bernafas lebih baik?
如果你想象的这样，你的肺是否会让你的肺会运转得更好呢？ Justru sebaliknya lah yang terjadi. 那么相反的就会发生。 Kita nggak perlu pikir paru-paru kita berdenyut atau enggak. 其实我们不需要去过多的思考我们的肺是否会跳。 Dan ketika kita nggak perlu pikir, maka semuanya akan dijalankan secara otomatis dalam pengaturan Allah melalui ritme tubuh kita, bukan? 那么其实当我们不用去过于思想的话，上帝会使用我们的这个身体会自然的运转。 Terlalu khawatir itu membahayakan, bahkan mencelakakan. 过于担心的话，会导致很多的不好。 Terlalu khawatir itu bahkan tidak logis sama 过 sekali. 于担心是一个不理性的行为。 Maka Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. 所以说，上帝说你应当一无挂虑。 Hal yang kedua. 那第二种， Jadi kalau begitu Pak David, 那么所以说呢，牧师， kalau kita punya kekhawatiran tentang segala sesuatu, 如果我们对于一切有很 apa 多 yang 的 harus 顾虑， dilakukan? 那么我们必须要做什么呢？ Paulus memberikan penjelasan lebih jauh. 保罗给了很多更深的解释。 Dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. 这里说，保罗说，只要凡事借着祷告、祈求和感谢。 Saya suka terjemahan, kata terakhir daripada ayat 6b ini dikatakan dengan ucapan syukur. 我非常喜欢第6节的这个最后一句话，这里说的是感谢。 Ketika terjadi hal-hal yang mengganggu pikiran kita, bahkan mengganggu perasaan kita. 当有一些事情发生，并且影响着我们的思绪， Paulus berkata, jangan itu semuanya dipikirin, dimasukkan ke perasaan kita, pikiran kita. Nggak akan bisa, terlalu banyak hal. Kalau kita mau pikirkan, pecah kepala kita. 保罗说不要把所有的一切都装在我们的脑袋，因为这是不可能的。 Jadi segala perkara itu dibawa kepada Tuhan. 所以所有的事情，我们应该要交托于上帝。 Dan ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, Bapa yang berotoritas berdaulat itu. 那么，当你去面对这个非常有独权的上帝， Landasilah doa permohonan kita dengan ucapan syukur. 请借着祷告、祈求、感谢， Bukan dengan mengeluh, 并不是因为我们要唠叨， tapi dengan bersyukur. 但是通过感谢。 Kecuali Anda nggak percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang menjaga dan memelihara hidup Anda. 除非你不相信我们的父神是可以眷顾我们的父神。 Saudara, satu kali Martin Luther punya kekhawatiran yang besar. 有一次，马丁路德有一个非常重要的一个顾虑， Di awal-awal reformasi, 在前期的改革前期， ketika ia mempertahankan firman Tuhan dan membela akan gereja Tuhan yang benar. 当他去坚持这个上帝的教会， Kemudian ia mengalami banyak ancaman dan tekanan, bahkan ingin dibunuh banyak orang. 他面临社会中给他的一些逼迫。 Hari itu, malam itu Martin Luther demikian khawatir ya, pikirannya banyak kalut. Dia berpikir apa yang akan terjadi, apa yang direncanakan oleh orang, segala hal masuk ke dalam pikirannya. 当天晚上他考虑的非常多，他当时说还有什么事情可能会发生。 Oh, Martin Luther juga melihat banyak orang-orang percaya atau umat Tuhan dari gereja. Mereka akan disesatkan dan masuk neraka kalau mereka nggak mengerti akan firman Tuhan yang benar. Bahkan dia khawatir apa yang terjadi dengan umat Tuhan hari itu. 他当时也非常担心，看到很多人如果走错了这个道路的话，会进入到一个地狱。 Kemudian Martin Luther dikatakan dia kemudian membuka akan jendela kamarnya. 然后这里说到马丁路德就是打开他房间的窗， Lalu dia melihat akan bintang-bintang yang ada di langit di sana. 然后他看到满天星空。 Dan Roh Kudus berbicara sesuatu dalam hatinya. 当时圣灵告诉他， Lalu Martin Luther berkata demikian. 然后马丁路德说 Tuhan, 上帝， ini duniamu atau duniaku? 这是你的世界还是我的世界？ Jawabannya jelas, dunia Tuhan bukan milik Tuhan. 答案非常清楚，这个是上帝的世界，因为他拥有。 Lalu dia berkata, Tuhan, ini gerejamu atau gerejaku? 然后他就说，上帝，这个教会是你的教会还是我的教会？ Jawabannya, gereja Tuhan 答案 pasti. 是上帝的教会。 Lalu Luther melanjutkan kalimatnya ketiga, Tuhan, ini hidupku ini
punyamu atau punyaku? 然后他接着第3句，他问说：“我的这个生命是你的还是我的？” Jawabannya juga sama, hidupnya adalah punya Tuhan. 答案也是一样，他的生命是上帝的。 Lalu Martin Luther berkata, kalau ini duniamu, kamu yang ngurus Tuhan. 那么马丁路德说：“如果这个世界是你的，那么你要掌控。 Ngapain saya 为 khawatir-khawatir? 什么我要去顾虑它？ Kalau ini gerejamu, saya percayakan sama kamu Tuhan. Ngapain saya khawatir? 如果这个教会是你的，那么我将把它寄托于你。 Kalau hidupku adalah milikmu Tuhan, ngapain saya khawatir? Engkau yang ngurus Tuhan. 如果我的生命是你的，我为什么要担心？” Lalu dia katakan, Tuhan sekarang kamu yang urus, saya mau tidur aja. 然后他就说：“上帝，从此开始你来 Lalu 掌控。” dikatakan dia tutup jendela, lalu dia tidur pulas. 然后这里说他当时直接关窗，然后他睡着。 Saudara, ini namanya membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan. 这里就表明说，我们要把我们的烦恼交托于上帝， Bahwa Tuhan itu tahu untuk mengurus akan kehidupan kita. 这表明说上帝是有这个能力可以掌控我们所有 Tuhan 的。 tahu mengurus kehidupanmu. 上帝知道如何去掌控你的 Tuhan 生 tahu 命， mengurus pekerjaanmu. 他知道怎么去掌控你的工 Tuhan tahu 作， mengurus bagaimana dunia ini. 他知道如何控制这个世界运转。 Saudara, waktu saya kecil, papa saya itu piara anjing. 那么当我小的时候，我父亲有养过一只狗， Waduh, papa saya itu kalau sama anjingnya sayang sekali. 我爸爸就非常疼爱这个小狗。 Ya, setiap kali pagi ya dikasih makan, pulang kerja ya dilihatin lagi anjingnya dikasih makan. 每天早上都会给它狗粮，上班回家后也会看着它。 Papa saya sama anjingnya itu demikian sayang. 我爸爸就非常的疼爱他的这只狗， Enggak dibiarkan anjingnya itu kelaparan. 不会让这个狗饿死。 Menurut Anda mungkin enggak papa saya kemudian bikin saya enggak bisa makan? 你的那么我们就可以想象，我的父亲是否可以让我饿死？ Saya beritahu tidak mungkin. 我可以告诉你，不可能。 Buat anjingnya aja papa saya demikian perhatikan. 为了他这只狗，他都非常的关心， Apalagi buat anaknya. 更何况是为了他的儿子。 Kalau sampai enggak ada makanan sekalipun, 如果没有吃的， pasti uangnya diberikan buat kami anak-anaknya makan dulu, kalau ada sisa baru buat anjingnya. 他剩余的这个钱肯定会先给我们这些孩子吃。 Saudara, Tuhan itu adalah Bapa kita. 那么弟兄姐妹，上帝是我们的父亲。 Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan seterusnya berkata, 马太福音第6章，接着是下面都说， burung pipit itu dipiara Tuhan. 天上的鸟都被上帝眷顾。 Kalau burung pipit dipiara Tuhan, 如果天上的鸟都被眷顾， masa kita sebagai anaknya ditelantarkan? 那我们作为儿子儿女的话，怎么可能会被 Tidak 糟蹋？ mungkin. 不可能。 Itu sebabnya mengapa bodoh kalau orang khawatir dalam hidupnya. 所以我们可以说，那些过于担心自己生命的人非常的愚蠢。 Bawa setiap persoalan kita kepada 我 Tuhan. 们需要把所有的事情交托于 Dia 上帝， adalah Bapa kita. 他是我们的父 Dia 神， tahu bagaimana menjaga, memelihara, dan mengurus hidupmu dan hidup saya. 他知道如何的去照顾、眷顾我们的生命。 Kecuali Anda nggak kenal dia sebagai Bapa. 除非你不认识他是我们的父 Anda 神， boleh khawatir. 你可以担心。 Tapi kalau Anda percaya Tuhan adalah Bapa kita, 但是如果你坚信父神是我们的上帝， tidak ada alasan buat 那 khawatir. 么没有理由我们担心。 Saudara, papa saya lagi ya, dia suka piara burung juga. 再回到我的父亲，他也喜欢去养鸟。 Nah, bayangkan kalau dia punya burung di dalam sangkar besi, 我可以想象，他如果有这个鸟在一个鸟笼里 itu kan 面， digantung di atas gitu kan 然后 ya. 有时候会挂在上 Nah, 面。 biasanya kalau pagi-pagi di atas gitu, kemudian dia akan bersiul-siul riang sepanjang hari ya, macam lagu zaman tempo dulu ya, burung kutilang itu ya, ya bersiul-siul sepanjang hari ya. 那他就会整天白天黑夜的就会在那边跟鸟的这个对唱。 Nah, burung itu kalau misalnya sangkar besi itu ditaruh di lantai, 那如果这个鸟笼的话放在地上， saya sering lihat itu burung juga bersiul-siul riang tetap bersepanjang hari. 然后我会看到这个鸟啊会歌唱。 Nah, satu kali waktu di bawah, waktu sementara akan diurus untuk makanannya, papa saya masuk ke dalam, burungnya dengan sangkarnya itu ditaruh di depan rumah. 有一次我父亲的话就把这个鸟笼放在地上，然后他就离开了。 Lalu ada kucing lewat. 然后有一只这个猫走 Lalu 过， kucingnya lihat itu burung. 然后这个猫会看见这只鸟。 Menurut Anda burungnya takut atau enggak? 你认为这只鸟会害怕吗？ Wah, lihat itu kucing, itu burung ketakutan terbang, enggak karuan, gejek.
那这个鸟的话，看到这个猫就非常的害怕，就到处飞。 Itu kalau kucing dibiarkan seharian di sana ngeliatin itu burung di depan sangkar itu. 如果这个猫呢，就整天盯着这个鸟笼的话， Wah itu burung bisa stres gila. Ya tabrak kanan tabrak sangkar besinya langsung geger otak mungkin. 那这个鸟可能就会整天撞来撞去。 Padahal burungnya aman di dalam sangkar besi. 实际上，这个鸟呢是非常安全的，在这个鸟笼里。 Saudara kadang-kadang bahaya atau kekhawatiran-kekhawatiran yang kita lihat. 所以有时候说，我们很多看到的那些担心， Tidak cukup bagus untuk membuat kita khawatir. 不太可能会使我们担心。 Karena Tuhan sudah menjaga dengan providensi, dengan pemeliharaannya yang kuat 因为 seperti sangkar besi 因为 itu. 实际上，上帝已经从上面已经把我们套住、照顾了。 Saudara tahukah ketika Paulus saudara-saudara menceritakan atau menyampaikan kepada jemaat Filipi, jangan hendaknya kamu khawatir, tapi nyatakan dalam segala keinginanmu di dalam doa, kepada Allah dalam doa. 所以保罗在腓立比书这里写到说，应当一无顾虑，只要凡事借着祷告祈求。 Lalu kemudian kalau Anda membaca pada ayat 13, 然后如果你接着往下第13节， Paulus meneriakkan sebuah kemenangan iman. 他念读了这个关于信心的胜利。 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 我靠着那加给我力量的，凡事都能做。 Tahu artinya segala perkara? 知道什么叫说凡事吗？ Itu perkara yang dapat Anda pikirkan atau perkara yang tidak dapat Anda pikirkan. Segala perkara dapat ditanggung oleh Paulus. 凡事是指你能想象和你没办法 Kenapa? 想 Karena 象， ternyata Tuhan sudah menyediakan kekuatan untuk Paulus dalam menghadapinya. 因为上帝已经给保罗这种能力。 Pak David, apa Tuhan juga bisa ngasih duit atau memberi kecukupan? 那么牧师，我就想问，那么上帝是否会给我这个钱呢？使我 Lihat 充 pasal 足 yang sama, ayat 19 我 sekarang. 们继续看第19节。 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都 Sama 充 seperti 足。 kebanyakan dari kita mungkin. 所以很多在我们大部分人中， Di awal pandemi ini saya juga khawatir. 在疫情的前期，我非常的担心， Karena ketika panggilan pelayanan kemudian di-cut ya, di-cancel semuanya. 因为很多这个教会原本邀请我的都取消。 Nah, saya yakin Anda mengerti maksud saya. 你可能会相信我 Kalau 说的。 pendapatan kita biasanya segini, 如果我们的收入是这样， pengeluaran kita sebisanya segini, 然后我们的支出的话是这样的， namanya aman. 那表明是安全的。 Tapi kalau pendapatan itu kemudian dipotong sampai segini, 那如果你的收入被压到这个位置的话， padahal kita rasa pengeluaran kita nggak akan turun, nambah iya, turun mungkin 那 enggak. 我们实际会想说，我们支出不会降低，反倒可能会上涨。 Saya punya alasan buat khawatir. 我非常有这个原因可以担心， Tapi saya pegang pemeliharaan Allah. 但是我秉持的这个信心， Saya bawa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 我通过祷告充满感恩感谢的， Saya katakan Tuhan, 我说上帝， Engkau sanggup untuk menjaga memelihara saya. 你可以照顾我， Ini hidup saya atau hidup kamu, kata 这 Martin 个是 Luther. 我的生命还是你的生命？马丁路德 Ya, 说， karena ini hidup kamu, tolong urus hidup saya Tuhan. 因为这是你的生命，那么我必须要你照顾我。 Dan kita sekarang masuk di akhir tahun 2020. 那么一转眼，我们已经进入到2020的年底， Dan terbukti firman Tuhan ini benar. 那证明了上帝的这个经文。 Allahku memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus. 我的神必照他荣耀的丰富，在耶稣基督里。 Nah, saya percaya Anda pasti juga punya pengalaman yang sama dengan 那么 saya. 我相信你们肯定也有同样的经历。 Menjelang akhir tahun ini kita juga boleh berseru sama-sama. 在这个年底，我们可以一起， Allah kita sudah memenuhi segala keperluan kita. 我们可以一起呼召我们的上帝如此的眷顾我们。 Maka betapa bodohnya kita kalau di awal tahun kemarin kita terlalu khawatir. 那么这样反过来，我们是如此的愚蠢，在这个年初我们如此的担心。 Nah, dari sini kita akan masuk pada poin yang ketiga. 那么从这里，我们进入到第3点。 Yang pertama,
Khawatir itu dilarang Tuhan. 第一点是说，担心是被上帝禁止的。 Yang kedua, kalau khawatir, bawa kepada Allah dalam doa. 第二点，如果你有担心，将把它交托于上 Dan 帝。 yang ketiga, ketika engkau berdoa atau bawa khawatir kita kepada Tuhan, yang terjadi adalah damai sejahtera Tuhan akan turun. 那么第三点，将把你所担心的事情交托于上帝，那么平安喜乐将降临。 Tema surat Filipi itu tetap bersukacita di tengah penderitaan. 腓立比的这个主题呢，仍然是在痛苦中平安喜乐。 Dan untuk menguatkan jemaat Filipi yang dalam kesulitan dan penderitaan, 那么为了巩固腓立比百姓的这个困难中， Paulus mengangkat pengalamannya sendiri. 保罗将自己的个人经历告诉别人， Bagaimana ia dipenjara berkali-kali. 解释他如何的在通过几次的监狱中， Tapi dia tetap bisa bersukacita. 但是他仍然可以喜乐。 Anda tahu salah satu pengalaman Paulus adalah ketika ia bersama dengan Silas di Filipi, dia dipenjarakan. 你知道这个保罗在腓立比的时候，在监狱中， Lalu tatkala mereka menyanyi, maka pintu penjara itu terbongkar lepas 那 semuanya. 么当他去歌唱，向上帝歌唱的时候，这个监狱的门就被打开。 Paulus juga mengangkat kisah daripada Timotius dan Epaphroditus yang menderita oleh karena Tuhan. 保罗也说了关于这个提摩太还有等等的一些人，如此在痛苦中如何 Dan 解脱。 mereka tidak kapok, bahkan tetap bersukacita di dalam penderitaan untuk ikut Tuhan. 他们屡次不败，仍然在困难中、痛苦中坚持。 Mengapa mereka bisa tetap semangat di dalam hidup mengikut Tuhan walaupun banyak penderitaan? 为什么他们会如此的坚持跟随上帝？ Karena 即便痛苦 setiap kekhawatiran ketika dibawa kepada Tuhan, 因为所有的担心，当他交托于上帝， terjadi sebuah pertukaran yang ajaib. 发生非常奇妙的交换。 Saya bawa khawatir, saya kasih kepada Tuhan. 我把我的担心给了上帝， Maka Tuhan kemudian kasih sama kita damai sejahtera. 那么上帝将换给我们是一个平安喜乐。 Damai sejahtera yang melampaui akal dan perasaan. 这种平安喜乐是超过我们所想象的。 Saya bacakan buat Anda ayat yang ke-7 tadi. 我再一次念读第7节。 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Saudara, Tuhan memang melarang kita untuk terlalu khawatir. Khawatir yang berlebihan tentang banyak hal. 各位，上帝确实是禁止我们去顾虑太多的事情， Namun khawatir yang sewajarnya itu adalah baik. 但是一定程度的顾虑是好的。 Khawatir itu bagian dari hikmat. 顾虑是一个感恩的一个基础， Khawatir yang wajar ya. 正常的这个， Sehingga kita bisa mengantisipasi akan masa depan. 使我们可以去预防未来可能会发生的。 Namun kalau terlalu khawatir itu bagian dari kebodohan. 但是如果过于担心的话，那么这个是愚蠢的一部分。 Saya ulang ya, khawatir itu bagian dari hikmat. 我再 Khawatir 次 yang 说一 wajar. 下，正常的顾虑是一种智慧， Namun terlalu khawatir itu bagian dari kebodohan. 但是过于担心的话是愚蠢， Terlalu khawatir itu adalah racun bagi hikmat. 过于担心是智慧的病毒。 Kalau Anda terlalu khawatir, terlalu panik, otak Anda menjadi tumpul. 如果你过于担心的话，那么你的脑袋就会愚钝， Lalu melakukan banyak kebodohan demi kebodohan yang nanti Anda sesali. 然后你可能会做出很多愚蠢的事情。 Maka ketika kita bawa khawatir kita kepada Tuhan, 那么当你把你的担心交托于上帝， yang terjadi adalah Tuhan kemudian menggantikan khawatir kita dengan damai 那 sejahtera. 么所发生的就是上帝把平安喜乐交换。 Nah, damai sejahtera ini saya sebut saja obat bagi turunnya hikmat. 这个我可以说平安喜乐是这个药， Karena waktu panik otak kita jadi tumpul. 因为当过于担心的时候，我们脑袋愚 Lalu 钝。 kemudian ketika damai sejahtera turun, 当平安喜乐降临， maka otak ini bekerja secara maksimal. 那么我们的这个脑袋会运转得非常高效。 Penelitian menunjukkan gelombang alfa ini adalah gelombang kecerdasan.
这个证明中，这个实验证明中，这个脑袋的这个 alpha 的这个波浪。 Kalau Anda tenang, maka banyak pikiran-pikiran kreatif akan muncul. 当你稳定的时候，非常多的创意将会出来。 Kalau khawatir, muncul tuh gelombang yang buruk namanya gelombang beta, ya. 如果过于担心，那么会产生这种 beta 的这个波浪， Yang membuat kita banyak melakukan kebodohan. 使我们可以做出很多愚蠢的事。 Jadi bawa kepada Tuhan. 所以交托于上帝。 Apa kekhawatiranmu hari ini? 我们今天所担心的是什么？ Datang dan bawa kepada Tuhan. 来到上帝的面前， Dengan ucapan syukur. 充满感恩。 Salah satu hal yang paling penting adalah engkau sudah menjadi anak daripada Bapa surga. 非常重要的事情是你已经成为上帝的儿子。 Dan serahkan khawatir kita kepada Tuhan, kata 1 Petrus pasal yang kelima. 把自己的事情交托于上帝， Karena dia yang memelihara hidup kita. 因为是他眷顾我们的生 Dan 命。 ketika kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan, damai sejahtera akan meliputi hati 那么， kita. 当我们把这个忧虑交托于上帝，平安喜乐将会降临。 Kisah Natal adalah sebuah kisah yang sebenarnya banyak kekhawatiran. 圣诞的这个故事其实是一个充满忧虑的。 Seorang remaja wanita, ya anggap usia SMA kalau sekarang, namanya Maria. 一个年轻的少女叫玛利亚， Tiba-tiba malaikat datang dan berkata, Maria kamu akan hamil. 突然天使降临说：“玛利亚，你即将会怀孕。 Kalau Anda jadi remaja itu apa enggak khawatir? 如果你成为这个少女，你难道 Kalau 不会 Anda 担 jadi 心 orang 吗？ tuanya, anak remaja kita hamil tanpa sebelum menikah, apa kita enggak khawatir? 如果你作为玛利亚的家长，你看到自己的儿女还没有结婚就怀孕，你是否会担心？ Lalu kemudian Tuhan memberikan hikmat, ya. Saya rasa ini adalah cara Tuhan untuk menjaga, memelihara Maria. Lalu Maria sekitar 3 bulan kemudian berangkat ke rumah tantenya Elizabeth. 然后上帝赐给了这个玛利亚智慧，然后3个月之后，玛利亚去了她的这个， Jadi waktu perut hampir besar, ya dia pindah ke Yerusalem. 所以当她这个肚子快大的时候，她去了这个。 Sedikit banyak itu menolong daripada tetangga-tetangga yang terlalu perhatian, maksudnya yang suka gosip, ya. 至少这个帮助了她逃离的这个邻居。 Wah Maria kok perutnya mulai gede apa banyak makan, kekenyangan gitu ya. 为什么玛利亚的这个肚子越来越大？ Jadi 3 bulan kemudian dia ke rumahnya Elizabeth. 所以3个月之后，她去了这个 Elizabeth 的家。 Menjelang Yohanes Pembaptis lahir itu berarti 3 bulan kemudian, lalu kemudian Maria balik lagi ke Nazaret. 然后3个月之后，玛利亚又回来。 Apa dia nggak khawatir? Sudah pergi 3 bulan, begitu balik hamil 6 bulan. 她难道不会担心吗？回来之后，她已经6个月大。 Bagaimana pendapat Yusuf tunangannya? 对于她这个未婚夫的话是怎么想的？ Namun sekali lagi kekhawatiran Maria tidak perlu berlebihan karena Tuhan sudah menjaga dan memelihara. 我再次强调，玛利亚的过于担心不会发生，因为上帝已经眷顾她。 Yusuf ketika dia bingung, malaikat Tuhan datang dalam mimpi dan menguatkan Yusuf untuk kemudian mengambil Maria sebagai istri. 通过梦中，上帝巩固了这个约瑟，使约瑟可以娶玛利亚为妻。 Sekitar 3 bulan kemudian waktunya bersalin. 3个月之后，这个生产出的这个时间， Tuhan atur terjadi sensus penduduk. 那么上帝去制造这样的一个氛围。 Jadi Yusuf dan Maria segera kembali ke kota tempat asal mereka, yaitu ke Bethlehem. 使约瑟和玛利亚回到他原本的这个城市。 Jadi apa yang dikhawatirkan 所以说他们所担心的， ternyata nggak perlu khawatir-khawatir amat. 所以其实不需要那么的担心。 Tuhan tahu cara menjaga, memelihara dan mengatur segala peristiwa. 上帝知道如何去制造，如何去眷顾他 Saudara, 们。 saya sudah banyak dalam kehidupan ini belajar untuk tidak perlu khawatir. 各位，我已经在这个生命中已经学到了很多很多的，我们不能想 Karena 象的， sungguh Tuhan kita dapat diandalkan. 因为我们的上帝是真的可以去依靠的。 Di Advent yang ketiga ini, 在这个Advent 第3周， sekali lagi mari kita memandang kepada Tuhan kita. 我们再次面向上帝， Dan kau boleh katakan pada dirimu, 然后你可以对自己说： saya gak perlu khawatir. 我不需要担心。 Kalau saya khawatir, saya bawa kepada Tuhan. 如果我有担心，我将交托于 Tuhan 上 akan 帝， kasih damai buat 上 saya. 帝会给我平安喜乐。 Haleluya. 哈利路亚！ Kita berdoa. 我们进入祷告， Tuhan, 上帝， bahkan kami tidak perlu khawatir Tuhan dalam segala perkara. 甚至我们不需要担心，
Karena Engkau Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. 因为你眷顾我们。 Bodoh kalau kami hidup dicekam oleh kekhawatiran. 如果我们仍然活在忧虑中，我们非常愚蠢。 Tuhan, 上帝， kami bawa hidup kami kepadamu. 我将把我的生命交托于你， Kami memohon akan anugerah-Mu. 请求你的智 Engkau Bapa pemelihara kami. 你是眷顾我们的父神。 Kami bersyukur menjadi anak-anak tebusan darah-Mu. 我们充满感恩，可以成为你的儿 Engkau 女。 mengasihi kami. 你如此的爱我们， Engkau mau bertanggung jawab atas hidup kami. 你要去照顾我们的生命， Maka kami aman di dalam penjagaan dan pemeliharaan. 因此我们可以安全的在你的眷 Bapak 顾 Ibu boleh 下。 bawa segala kekhawatiran kita sebutkan kepada Tuhan saat ini. 各位弟兄姐妹，可以把你们的所担心的此刻， Entahkah masalah keluarga, 无论是家里的事情， entahkah masalah ekonomi pekerjaan, 无论是事业、经济， entahkah masalah masa depanmu, 还是你的未来， bawa kepada Tuhan. 放到上帝的面前。 Sekarang Tuhan, 此刻，上帝， kami serahkan khawatir kami kepadamu. 我们把我们的担心交托于你， Dan kami terima damai sejahtera Tuhan. 我们领受你的平安喜乐， Menggantikan khawatir itu. 取代这个担心。 Damai sejahtera itu akan memenuhi hati kami 这个平安喜乐将充满我们的生 dan 命， pikiran kami. 还有我们的思绪， Sehingga kami bisa melihat kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan terjadi lagi dalam hidup ini. 是彰显你的智慧、恩惠在我们的生 Dalam 命中。 Yesus Kristus 奉靠主耶稣圣名， kami bersyukur. 我们祈求祷告。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 感谢主。 Bersama dengan semua orang percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat kita buat hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk upaya pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi menangani pengendalian COVID-19, kejelasan rencana proses pengadaan vaksin, kapan waktu pemberian vaksin, dan penanganan resesi ekonomi dan antisipasi musim penghujan dengan terjadinya cuaca ekstrim, angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir di berbagai daerah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kali ini. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kita. Bapa, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan, Kau pimpinlah Tuhan, supaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan gugus tugas COVID bisa berkoordinasi dengan baik di dalam melakukan pencegahan akan penularan COVID ini. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau menyertai sehingga vaksin yang sudah didatangkan juga bisa segera diberikan kepada masyarakat. Kiranya Engkau memimpin Tuhan. Kami terus berseru kepadamu, karena waktu yang semakin lama membuat penderitaan, kesengsaraan rakyat semakin tinggi. Mohon Tuhan Engkau menolong. Kiranya Tuhan juga menolong bangsa dan negara kami di tengah cuaca ekstrim saat ini. Hujan lebat di mana-mana, seringkali terjadi banjir, tanah longsor, dan juga bencana-bencana lainnya.
Kami mohon Tuhan Engkau memimpin. Biarlah Tuhan berikan bijaksana buat pemerintah, sehingga tahu bagaimana mengelola alam yang Kau berikan dengan lebih baik, sehingga bencana-bencana yang bisa dicegah ini bisa dilakukan. Kami berseru kepadamu Bapa, mohon berkat-Mu buat bangsa kami, berkati bangsa kami ini Tuhan, dan terus berikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga diri dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga bersama-sama berdoa untuk persiapan acara yang akan dilakukan saat Natal dan Tahun Baru secara online. Kiranya Tuhan menolong kita bisa memaknai Natal dengan lebih mendalam di tahun ini dan memahami kasih pemeliharaannya kepada kita sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami juga mau terus menyerahkan Tuhan persiapan Natal secara online dan juga pengucapan syukur kami di awal tahun 2021. Mohon Tuhan memimpin sehingga pengurus bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga Tuhan kami semuanya juga bisa menikmati Natal walaupun secara online, dan kami bahkan Tuhan bisa memaknai Natal dengan lebih baik, sehingga kami mengerti Tuhan apa yang menjadi tujuan kedatangan-Mu ke dalam dunia di saat Natal, sehingga kami bisa melihat Tuhan pemeliharaan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan berkati segala persiapan Natal dan Tahun Baru kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kelancaran di dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai-Mu, membimbing-Mu, menolong-Mu, sehingga engkau terlepas dari segala ketakutan, kekhawatiran dalam hidup-Mu, karena engkau percaya kepada Tuhan yang sanggup memelihara hidup-Mu hari lepas hari, dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Jemaat silakan saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama melihat warta kita pada minggu ini. Ada acara, ada seminar pembaruan relasi. Ya, untuk mengisi liburan akhir tahun ini, daripada di rumah saja tanpa kegiatan, mari kita mengikuti seminar pembaruan relasi ini dengan tema The Journey of Faith yang akan diadakan tanggal 26 sampai 29 Desember dari jam 7 malam sampai jam 9, yang akan disampaikan oleh sahabat Kristus Yayasan Unike dengan pembicara Guru Injil Christian Kartawijaya dan Guru Injil Juniawati Suhendra, atau Guru Injil Aneh. Juga ada Guru Injil Julimin, Guru Injil Liwechen, Bapak Dodi Pramono, Ibu Jani Suwardi, dan Bapak Paul Gunadi. Seminar ini bagi yang mau ikut biaya 50.000 per pasutri atau 125.000 khusus untuk keluarga. Pendaftaran bisa menghubungi tata usaha. Jadi mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang ada. Kalau kita lagi di rumah,
saatnya sekarang kita bersama-sama merenungkan kembali perjalanan iman kita bersama dengan keluarga kita. Pasti saudara akan diberkati. Mari kita ikut di dalam pembinaan pembaharuan relasi ini. Kemudian saudara, di tahun depan kita akan mendapatkan bantuan di dalam program kolaborasi pemuritan keluarga. Ya, jadi kerjasama dengan LP2M Seminari Alkitab Asia Tenggara dan juga Yayasan Unike. Kita akan adakan pembinaan keluarga ya setiap minggu kedua dan minggu keempat tiap bulan. Dari bulan Januari sampai bulan November. Diadakan di hari Sabtu, ya Sabtu kedua dan keempat tiap bulan. Dari jam 5 sore sampai jam 5.40. Jadi hanya 40 menit saja. Ya, mengajak semua jemaat bisa mengikuti ini sehingga kita dipelengkapi bagaimana kita bisa merawat dan membangun keluarga kita supaya keluarga kita menjadi lebih baik. Ya. Mari kita ikuti bersama-sama. Ini semua akan dilakukan dengan lewat Zoom. Ya, secara online. Itu saja warta kita buat minggu ini. Tuhan berkati kita.